Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Quran setiap hari. Alhamdulillah hari ini kita akan membincangkan, kita akan bersama-sama di muka surat 536 insya-Allah 536, dan kita akan bersama-sama pada hari ini di surah Al-Waqiah daripada ayat 51 sehingga ayat 76 insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita pada hari ini, akan menjadikan kita ni sebahagian daripada orang-orang yang memahami Al-Quran dan berusaha untuk memahami Al-Quran. Walaupun sedikit insya-Allah, sedikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Kita telah sampai pada hari ini muka surat 536 insya-Allah. So moga-moga sahabat-sahabat semua akan dapat bersama-sama dengan saya pada setiap hari insya-Allah. Moga-moga dengan bekalan yang sedikit ini akan dapat menjadi panduan kepada kita, dan kita akan dapat menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala nantinya bahawa kita telah berusaha untuk mempelajari Al-Quran, ataupun paling kurangnya mendengar sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca tadi, mendengar sedikit daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita pada muka surat ini muka surat 536 pada hari ini. Terima kasih kepada yang menulis di situ untuk makluman semua, takut ada orang yang tercari-cari kan, tak terjumpa surat mana, muka surat mana kita pada hari ini. Kita hari ini dalam muka surat ini masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apakah balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kepada tiga golongan. Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita as-sabiqun. Ada tiga golongan semua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Waqiah ini. Yang pertama adalah golongan as-sabiqun. Allah Ta'ala telah ceritakan apa yang mereka dapat. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua iaitu orang-orang yang dipanggil sebagai ashabul yamin. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan golongan kiri iaitu al-masy'amah itu, iaitu orang-orang yang mana yang mendapat keburukan ataupun kecelakaan. Sekarang kita akan mendengar apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan seksa mereka, bagaimana Allah Taala akan kenakan mereka azab-azabnya kepada orang-orang yang masy'amah ini, orang-orang golongan kiri ini, iaitu Allah Taala sebutkan summa innakum, kemudian kamu. Jadi golongan yang ketiga ni, golongan yang Allah Ta'ala cela ini, Allah Ta'ala marah ini, Allah Ta'ala murkai ini, apa yang mereka dapat? Iaitu mereka ini Allah Ta'ala sekata summa innakum, kemudian ayyuhad-dallun, kamu ini adalah orang-orang yang sesat. Kemudian sesanya orang-orang ni ada yang mereka ni sesat, mereka ni sesat, kemudian mereka ni adalah mukazzib pula, iaitu mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh nabi-nabi, apa yang ada dalam Islam itu adalah satu benda yang penipu, satu benda makan zakat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertamanya mengatakan bahawa zakum ini adalah sebenarnya ia satu pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dalam neraka untuk makanan orang, yang mana jika sekiranya manusia makan pokok ini, maka apa yang terjadi ialah apa kan, dia sangat susah untuk ditelan. Maknanya perkataan ini menunjukkan kepada apa? Kepada keadaan di mana seseorang yang susah untuk menelan satu benda yang sangat dibencinya, dan kemudian perkara itulah sangat menyakitkan dia. Sangat menyakitkan, susah ditelan. Jadi itu nama dia tazakkum. Dalam bahasa Arabnya asalnya ialah tazakkum, itu ialah satu benda yang susah ditelan. Jadi nama pokok ini adalah zakkum. Nama satu benda yang Allah Subhanahu Taala nak ceritakan kepada kita ialah apa kan? Dahsyatnya, susahnya nak makan benda ni kan. Dan apabila makan, maka selepas itu apa yang terjadi ialah lagi-lagi dahsyat. Jadi Allah Ta'ala sebut sini apa? Iaitu famali'una minhal butun. Dan kemudian selepas daripada mereka makan tu, maka ia akan memenuhi perut mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni sangat lapar.
oleh kerana mereka lapar, mereka makan benda itu saja yang ada. Dan apabila mereka makan zakum ni, maka makanan itu langsung dahsyat, sangat menyakitkan mereka pula. Lepas tu apa yang mereka buat? Fasyaribuna alaihi minal hamin. Mereka mencari pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, selepas daripada mereka makan tu, maka mereka akan menggelepar mencari minuman, dan terus mereka ni minum. Tapi minum apa yang diberi kepada mereka adalah minuman daripada hamim. Hamim adalah yang kita sebut sebelum daripada ni beberapa kali, iaitu satu minuman yang menggelegak, satu air yang menggelegak. Jadi maknanya sangat-sangat panas. Jadi minum pula benda yang sangat panas tu. Fasyaribuna syurbal him. Tapi oleh kerana mereka ni sangat-sangat dahaga, maka mereka pun minumlah sebagaimana him. Him ni adalah sebenarnya asalnya daripada perkataan huyam. Huyam ni sebenarnya adalah satu penyakit yang yang dihadapi oleh unta. Jadi unta bila dia sakit, lalu dia pun sakit huyam ni, maka dia akan minum. Tapi penyakit ini ialah penyakit yang mana kalau kita makan satu benda, kalau kita minum satu benda, maka dia tidak akan dapat merasa kenyang. Bahkan dia akan minum sehingga dia akan menggerumpur dan kemudian akan mati. Jadi itulah nama dia, Allah Subhanahu Wa Taala namakan unta yang mempunyai penyakit itu, nama dia ialah him. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, orang-orang yang dalam neraka ni kedahsyatannya ialah dia akan makan daripada zakum, makanan yang menyakitkan, dan kemudian makan penuh dengan perut mereka tu. Kemudian lepas daripada tu mereka minum pula, berebut pula nak minum dengan gelojohnya, minum dengan dahsyatnya, sebagaimana unta yang minum yang tak puas-puas tu. Jadi minum itu sebagaimana him. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan benda semua ni adalah dengan gambaran unta dan sebagainya kan, untuk menunjukkan kepada orang-orang Arab supaya mereka dapat gambaran tu. Jadi bagi kita sekarang pada hari ini, kita moga-moga kan kita dapat gambaran bagaimana nak ceritanya tentang kedahsyatan kan. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ni, mereka bukan tak diberi makan, tapi diberi makan, tapi makanan itu menyakitkan mereka. Kerana mereka bukan tidak diberi minum, tapi bila diberi minum, minuman itu menyakitkan mereka. Kemudian haza nuzuluhum yaumaddin. Allah Taala kata inilah nuzul. Nuzul ni itulah, kalau kita kata seperti kata kalau seseorang itu pergi ke satu tempat, jadi dia turun di mana. Jadi sebab tu dia gunakan perkataan nazala. Jadi seorang turun tu mana? Turun tu apa? Maksudnya dia tempat berteduh dia, tempat berehat dia, tempat tempat dia bermalamnya. Itu nama dia nuzul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa inilah tempat yang dikatakan diperlinya, inilah tempat nuzul mereka. Inilah tempat yang disediakan untuk mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni telah melakukan apa yang berada dalam apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadi kita insya-Allah kita yang duduk atas dunia ni kena berjaga-jaga kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jangan jadikan kita ni orang yang terkena dengan perkara-perkara itu. Oleh kerana itulah maka kita di dunia ini hendaklah bersedia sedia supaya kita ni jangan sekali-kali melakukan dosa, jangan berani buat dosa kan, jangan rasa meremehkan dosa dan sebagainya. Bahkan kita naklah jaga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga tidak akan menjadikan kita termasuk dalam golongan ini. Seterusnya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Jadi sekarang ni kita beralih sekarang, iaitu dalam surah Al-Waqiah ni, dalam muka surat 536 kita pada hari ini, ialah kita akan melihat pula apa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam muka surat ini ada empat perkara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak ceritakan sekarang ni, manusia ni yang bongkak tadi ni, yang mana mereka ni sangat-sangat merasa macam wow, kehebat sangat ni kan, iaitu orang-orang yang menentang Islam lah, orang yang tak mahu kepada Islam, orang yang nak melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang merasakan dengan keilmuan mereka, kehebatan mereka, pemikiran mereka rasa mereka ni hebat atas dunia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri warning sekarang ni kan. Allah Ta'ala kepada mereka kan empat perkara. Apakah dia empat perkara ni? Yang pertama kita ringkaskan ialah apa? Yang pertama Allah Ta'ala tanya tentang kejadian mereka sendiri. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala bertanya tentang, iaitu tentang tumbuhan yang mereka tanam, tanaman-tanaman mereka. Yang ketiga Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka tentang air yang mengalir. Dan yang keempat Allah SWT bertanya mereka tentang api yang mereka. Jadi empat perkara ni iaitu tanaman, iaitu kejadian mereka sendiri daripada mereka, mana mereka ni, kemudian makanan mereka tu, kemudian air yang mereka minum, kemudian juga api yang mereka gunakan untuk memasak makanan dan sebagainya kan, ataupun memanaskan pada musim sejuk. Jadi empat perkara ni Allah Ta'ala tanya mereka dalam muka surat ni kan, dalam muka surat ni, iaitu semua ni adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kan apa yang Allah Ta'ala katakan. Yang pertama kita tengok iaitu tentang kejadian manusia itu sendiri. Allah Ta'ala kata nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang ciptakan kamu, kenapalah kamu ni tak nak membenarkan?
Bahkan kamu ni tukazibun, bukannya tusaddikun. Tukazibun tu maknanya mendustai dan mengatakan bahawa apa yang dibawa ini, yang dikatakan ini adalah tipu dan sebagainya. Sepatutnya tusaddikun, sepatutnya kamu benarkan, percaya kan. Sebagaimana nama Abu Bakar ialah As-Siddiq, iaitu orang yang sangat membenarkan. Apa saja yang Nabi bawa dia akan membenarkan. Jadi falaula tusaddikun, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu tahu tak, aku yang ciptakan kau, kenapa kamu ni tak percaya, tak membenarkan apa yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam, apa Muhammad bawa ni? Afara'aitum ma tumnun. Sekarang ni Allah Taala katakan, Allah Taala minta tengok kan. Cuba fikir sikit kan. Afara'aitum. Cuba kamu fikir sikit kan. Fikir apa? Iaitu ma tumnun. Ma tumnun ni iaitu kita boleh macam ni, maksud dia ialah iaitu bagaimana start kejadian manusia tu. Ini bukan kejadian manusia dulu tu Nabi Adam AS, tapi kejadian manusia sekarang ni, iaitu bermula dengan air mani yang dipancarkan daripada benih lelaki kepada benih perempuan. Jadi maknanya itu adalah permulaan kepada segala-gala kejadian manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Siapa yang menentukan? Sperm tu. Kemudian siapa yang menentukan? Ianya bergerak dan kemudian bersatu. Daripada berjuta-juta ada sperm tu, kemudian satu saja yang akan bertemu, benih lelaki dan juga benih perempuan. Siapa yang menentukan benda itu semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala berkata kat sini, afara'aitum ma tumnun, apa yang dipancarkan tu. Kemudian antum takhluqunahu, kamu ke yang menciptakan dia, kamu ke yang menggabungkan dia, kamu ke yang boleh kalau boleh macam tu kan, semua orang boleh dapat anak, semua orang dapat anak, nak 10 dapat 10, nak lelaki dapat lelaki, nak perempuan dapat perempuan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, Allah Taala yang menjadikan. Kamu tak tahu ke benda ni kan? Kamu tak fikir ke benda ni kan? Dah kamu tak boleh buat, habis tu siapa buat? Jadi sendiri. Ini lagi dahsyat kan. Jadi antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah Taala katakan, kamu yang menciptakan ke aku yang menciptakan? Kemudian Allah Taala kata, kemudian nahnu qaddarna bainakumul maut. Selepas daripada tu habis cerita pasal kejadian tu. Kalau kamu tak percaya, Allah Taala tanya je. Tanya supaya kita ni berfikir. Kemudian dia kata apa? Nahnu qaddarna. Allah Taala kata, kamilah yang menentukan. Menentukan apa? Saat-saat mati dia. Bila kamu nak mati, bila orang ni nak mati, saat ni, second ni, minit ni, time ni, hari ni, Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala qaddarna, kami yang qaddarna bainakum al-maut. Kemudian wama nahnu bimasbukin, dan tidak ada wama nahnu bimasbukin, tidak ada orang yang boleh masbuk, mendahului kami. Kami tidak boleh didahului. Maksud didahului itu apa? Iaitu dilawan, ditentang, dihalang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan bahawa orang ni mati time ni, maka adakah dia boleh menghalang? Tak boleh. Walaupun apa buat, kita boleh cari ubat. Itu memang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, carilah ubat kan, makanlah ubat kan, usahakan. Tetapi mati telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala dah tentukan saat ni dia mati, maka dia akan mati. Maka dia tak akan boleh buat apa lagi kan? Carilah ubat, carilah vaksin, carilah apa-apa pun tak boleh. Apa yang kita buat habis tu, buat apa vaksin, buat apa-apa, itu adalah usaha kita kan. Yang Nabi SAW suruh kita berusaha. Kita dapat pahala kalau kita berusaha tu. Tetapi kita naklah yakin bahawa kita tidak boleh menolak kematian. Bila Allah Ta'ala dah tentukan, bila kita dah mati, maka Allah Ta'ala kata, wama nahnu bimasbuqin, tak ada orang yang boleh menghalang kami, tak ada orang yang boleh menentukan. Bilakah ala an nubaddil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya akan berkata apa di sini? Iaitu dia kata, kamu ni jangan kamu rasa ni hebat sangat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh sebenarnya hapuskan kamu, matikan kamu, dan kemudian bawa kamu dengan satu benda yang ganti yang lain. Ganti yang lain tu maksud apa? Iaitu makhluk lain, ataupun Allah Taala boleh gantikan orang lain. Kalau kamu tak nak beriman, kamu ni jahat sangat, kamu ni tolak sangat Muhammad kan, kamu ingat kamu tu hebat sangat ke? Allah Ta'ala boleh ganti kamu dengan orang lain, tahu tak? Jangan rasa hebat. Kemudian apa selepas itu? Dan juga yang kedua, Allah Ta'ala kata, dan wanunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala sebenarnya boleh juga ganti kamu ni dengan satu bentuk yang lain yang kamu sendiri tak boleh imagine. Iaitu apa? Allah Ta'ala boleh tukarkan kamu ni jadi apa? Jadi makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk yang dahsyat. Dalam tafsir jalan lain disebutkan, Allah Ta'ala boleh tukarkan kamu menjadi kera, menjadi babi. Kalau kita kata, wow, ini DNA lain, ini apa lain kan, spesies lain, tak, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun, Allah Ta'ala boleh ubah kamu. Jadi
oleh kerana tu Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa di sini. Allah Ta'ala boleh ubah kamu kan. Walaupun daripada kejadian kamu aku ciptakan, kemudian begini aku ciptakan, kamu ingat susah sangat nak tukar kamu ni. Boleh kan? Jadi Allah SWT, kita kena ingat kat sini kan, Allah Ta'ala telah menukarkan sebahagian daripada Bani Israel. Apabila mereka ni degil, Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi apa? Menjadi kera dan juga menjadi babi. Jadi kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak sini kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kan, bahawa kita nak kita ni yakin bahawa Allah Ta'ala ni boleh buat benda tu kan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat perkara tu semua, kenapa kita ni kan berani sangat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tazakkarun. Dan kamu tahu kan, Allah Ta'ala kata ayat 62 sekarang kan, iaitu apa ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ayat 62, walaqad alimtum an-nash'atal ula. Kamu tahu kan, kamu tahu tak kejadian kamu yang pertama dulu kan? Tahu, iaitu semasa dalam rahim. Sekarang ni manusia dah buat kajian kan. Kamu manusia tengok macam ni, tengok teropong sini kan, dan akhirnya buat kajian. Akhirnya mereka pun dapat tahulah bahawa apa? Bahawa wow, sekarang inilah kejadian. Jadi kamu tahu sekarang, walaqad alimtumun nash'atal ula. Kamu tahu semua tu benda kan? Falaula tazakkarun. Sekarang ni kenapa kamu ni tak ambil peringatan? Tahu sahaja-sahaja je tapi tak buat peringatan apa-apa. Jadi sepatutnya falaula tazakkarun. Ayat 63, afara'aitum ma tahrusun. Sekarang kita pergi pula kepada dalil yang kedua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan pula ni kan, apakah dia tanda-tanda kekuasaan yang kedua, yang kalau kamu tak faham yang atas tu ataupun tak terima juga, cuba tengok sekarang yang kedua pula kan. Ataupun kalau untuk kita sebagai orang yang beriman, kita untuk menguatkan lagi kan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tahu tentang kejadian kita. Allah tahu tentang bagaimana dia menciptakan kita. Allah tahu semua itu kan. Dan bahkan setengah benda kita pun tak tahu pun. Kemudian yang kedua, iaitu tentang tanaman kita kan. Allah Ta'ala tanya di sini, apa dia? Afara'aitum ma tahrusun. Kamu tahu tak apa yang kamu tanam tu? Ma tahrusun. Afara'aitum. Kamu tengok tak? Kamu fikir tak apa yang kamu tanam tu? Al-harthu sini, al-harthu ini asalnya adalah asyakku. Asyakku fil ardi, iaitu bila kita belah tanah tu, kita pecahkan tanah tu, kita buka tanah tu untuk kita masukkan biji benih. Jadi Allah SWT sebenarnya yang tahrusun, yang kamu letakkan biji benih tu, kamu tengok tak? Kamu tengok tak? Jadi Allah Ta'ala tanya apa sebab itu? Aantum tazra'unahu. Tazra' ni, az-zar'u ni maknanya ialah apabila benih tu dah masuk dalam tanah, kemudian dia pun mula membesar, kemudian dia meninggi, kemudian dia bertukar mengeluarkan buah, itu nama dia tazra'. Jadi yang pertamanya tahrus, kamu letakkan biji benih dalam tanah. Kemudian tazra', kamu yang buat benda tu semua. Kamu yang menentukan bahawa biji benih, satu biji benih itu dia tu boleh tumbuh. Kamu yang buat benda tu, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, bahkan manusia Allah Ta'ala sebutkan kat sini selepas betul kan, iaitu antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ataupun kamilah yang menumbuhkannya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tumbuhkan, apa jadi pada manusia? Allah Ta'ala sebutkan lau nasha'u laja'alnahu khutama. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh jadikan dia tu khutama. Khutama ni ialah iaitu hancur, berderai, tak ada apa-apa, jadi kering, jadi kuning, jadi tak tumbuh, hanya keluar kemudian mati. Allah Ta'ala boleh buat benda tu semua kan, kalau dia nak kan. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, walau nasha'u laja'alna, kalau kami nak, kami boleh tukarkan dia menjadi hutam. Fazaltum tafakkahun. Bila kalau Allah Ta'ala buat macam tu, apa akan jadi pada kamu? Nescaya kamu akan tafakkahun. Tafakkahun ni apa? Tafakkahun ni tengok satu benda dalam keadaan pelik, dan kemudian dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih. Itu dia sifat tafakkahun. Nah, Allah Ta'ala katakan, betul kan, kita bayangkan kan, pokok ditanam oleh petani, kemudian tiba-tiba petani tu bersungguh-sungguhlah, konon-kononnya kan akan tumbuhlah pokok ni. Tiba-tiba pokok ni naik sikit, kemudian tiba-tiba mati. Siapa yang mematikan pokok tu? Allah Ta'ala kata dia boleh menentukan benda tu. Kalau dia nak buat, boleh menentukan semua. Jadi kalau dia buat benda tu, nescaya kamu akan tafakkahun. Allah Ta'ala kata inna la mughramun. Fazaltum tafakkahun inna la mughramun. Ayat 66. Jadi dia akan berkata apa? Orang tu akan berkata kan, bila dah tengok pokok ni dah tak ada, pokok ni dah mati, pokok ni dah hancur, tak tumbuh-tumbuh kan, ataupun tumbuh sekerat pada mati, mereka akan berkata la mughramun. La mughramun ni ialah ulama tafsir kata daripada berasal, kemungkinan daripada dua perkataan. Mungkin perkataan daripada berghuram, ataupun perkataan daripada ghurmu. Jadi boleh jadi ghurmu, boleh jadi ghuram. Kalau ghuram tu maknanya al-halak. Al-halak tu maknanya hancur. Kalau al-ghurmu tu maknanya lah orang yang mana ada duit kemudian habis duit dia.
Jadi maknanya rugilah. Jadi kedua-dua ni boleh di sini. Kedua-dua ni boleh apa? Boleh diterima, boleh dipakai. Iaitu kalau kita boleh kata, kita boleh inna lamughram, orang tu bila dia tengok pokok dia tumbuh tapi mati, maka dia akan kata apa? Binasalah macam ni kita, hancurlah kita macam ni kan. Hancur apa? Nak makan apa lagi? Dan sebagainya. Ataupun kata rugilah dia. Kenapa apa? Dah banyaklah duit dia keluarkan ni, cari benih, tanam dan sebagainya, siram, bagi baju semua, tiba-tiba pokok ni tak tumbuh-tumbuh. Jadi itu dikata lamughramun. Jadi dia akan berkata macam itulah. Kita bayangkan orang yang duduk kan, petani yang duduk tepi tu, kemudian dia tengok pokok dia yang tumbuh dan hancur, bal nahnu mahrumun. Bahkan dia akan berkata mahrumun. Mahrumun ialah orang yang tak memperolehi satu benda. Dia nak satu benda, asalnya dia nak dapat, dia ingat, dia fikir dia dapat satu benda tu, tiba-tiba dia tak dapat, dia tidak diberikan. Jadi begitulah sifat orang petani tadi tu yang duduk tepi ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni berfikirkan. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Allah Taala nak tunjukkan kekuasaan dia. Nak supaya manusia ni berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia kata apa kan? Afara'aitumul ma' allazi tashrabun. Sekarang kamu fikir pula. Kamu fikir tak tentang air yang kamu minum? Allah Ta'ala sebut sini kan, air ni untuk kita minum. Tapi air bukan sebenarnya untuk minum saja kan. Kita boleh gunakan untuk membasuh, kita boleh gunakan untuk ni, untuk tu dan sebagainya. Tetapi apa kegunaan utama air? Untuk minum lah. Jadi sebab itulah ulama tafsir kata, sebab itulah disebutkan perkataan minum di sini, kerana itulah tujuan utama daripada air. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini, afara'aitumul ma' allati tashrabun, yang kamu minum ni. Kamu fikir tak? Cuba fikir sikit. Antum anzaltumuhu minal muzni. Kamu ke yang menurunkan dia daripada langit? Muzni itu ialah awan. Kamu ke yang menurunkan dia daripada awan, daripada atas tu? Kamu menurunkan. Kamu nak, kadang-kadang tu tak turun-turun. Kadang-kadang kamu rasa perlu kepada air, air tak turun-turun. Terpaksalah kamu mengadakan istisqa. Kalau manusia-manusia yang tak beriman ni, dia bukan solat istisqa, tapi dia akan buat apa? Dia akan buatlah pembenihan hujan dan sebagainya kan. Kita orang Islam, kita buat istisqa dan juga kita buat pembenihan hujan. Pembenihan hujan adalah usaha, istisqa adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tidak bertuhan ni tak ada. Dia hanya fikir tentang pembenihan sahaja. Dia tak ada istisqa. Jadi kita kena buat dua-dua tu Kena buat dua-dua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, kenapa manusia ni kan dia sangat perlukan kepada air? Kerana tak ada air, macam mana dia nak hidup? Macam mana dia nak minum? Macam mana dia nak buat macam-macam? Tengok kan, bila setengah-setengah tempat kan, dah air putus sikit dah susah kan. Itu bukan, nak minum tak boleh, nak basuh tak boleh, susah kan. Air kotor dan sebagainya kan susah. Jadi menunjukkan air itu penting. Jadi fikir sikit kan, siapa yang memberikan air kepada kamu? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya of course lah kan. Jadi Allah Taala tanya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkan, ataupun kami yang memberikan air, ataupun kami yang mengalihkan air itu, memberikan untuk kamu daripada tempat yang kamu tak tahu datang daripada mana. Lau nasya'u laja'alnahu ujaja. Allah Ta'ala katakan, kalau kami nak, kami boleh turunkan air itu dalam bentuk apa? Ujaja. Ujaja ni adalah memberi makna, yang pertama ialah masin. Air itu masin, maknanya air itu masin. Air itu bila turun masin. Ada tak air hujan masin? Tak ada kan. Air hujan turun dalam keadaan boleh, maknanya air tawar, sedap diminum dan sebagainya kan. Kita katakan air itu lah, kalau air tidak dikotori lah kan oleh oleh perbuatan manusia, maka air itu akan adalah air yang sangat bersih kan sehingga kita katakan bahawa air itu adalah air yang memang kan seperti air yang seolah macam dia ditapis kan, air yang sangat bersih kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan hujan tu kan, dia bukan jadikan masin. Ujajan ini dalam bahasa Arabnya ialah, dia bukan hanya masin, tetapi ialah dia tu lebat dan masin, dan kemudian tu pahit pula tu. Maknanya langsung tak boleh diminum lah maksudnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh turunkan air tu jadi masin seperti air laut kan. Kita laut dah ada kan, laut boleh lah untuk mandi, untuk membasuh something kan. Tapi kita boleh rasa sendiri kan, kalau laut tu dia melekit, kena mandi pula dengan air pipe kan. Jadi nak menunjukkan, kalau lah air hujan tu dia masin, bagaimana kan? Habislah kereta, habislah. Afara'aitumun nar, yang keempat Sekarang kita masuk kepada yang keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kamu tengoklah pula tentang api. Afara'aitumun nar, kenapa api ni ada, yang macam mana kamu tak fikir pasal api tu pula. Jadi afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha. Kamu ke yang membuat apa? Syajarataha,
sangat mudah menyalakan. Ada yang menyebutkan nama-namanya lah kan, seperti ada yang kata al-markhu, ada satu pokok nama dia al-markhu, ada yang kata nama dia al-afaru. Ini dalam tafsir Jalalain ada disebutkan benda ni, iaitu pokok-pokok ni. Jadi inilah yang dia katakan maksud kamu buat sendiri ke pokok tu. Kamu pergi ke padang pasir, kamu jumpa pokok tu, kemudian pokok tu yang kamu buat sendiri. Kalau buat sendiri, buatlah di rumah tu. Gitu kan. Kalau kita sekarang lah kita katakan gas kan, kita menyalakan, mudahnya gunakan gas. Gas tu daripada mana? Dikatakan daripada dalam perut bumi daripada mana? Kejadian berjuta-juta tahun dulu. Sebab apa? Daripada pokok-pokok yang duduk, yang ada, kemudian tertindih, kemudian akhirnya berubah menjadi gas. Maknanya asalnya pokok-pokok juga kan, daripada pokok juga. Jadi kalau kita katalah gas ni kan, gas ni siapa kan menciptakan gas ni? Kamu ke yang menciptakan gas ni? Kalau orang guna gas lah. Kalau orang guna kayu, kamu ke yang membuat kayu ni? Kalau orang guna apa yang menggunakan elektrik, kamu ke yang buat elektrik itu? Bagaimana elektrik itu boleh terhasil? Daripada sanalah kan, daripada jana kuasa dan yang kuasa. Jana kuasa daripada mana? Daripada air terjun, daripada air dam, daripada jana kuasa. Jana kuasa itu menggunakan gas, jana kuasa itu menggunakan petrol, menggunakan macam-macam kan, menggunakan diesel dan sebagainya. Semua itu adalah berasal daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya walaupun jauh sikit kita nampak kan, jauh sikit, tapi ianya adalah tetapnya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, manusia buat sendirilah, buat tenaga sendiri. Guna angin, dia kata boleh dapatkan tenaga elektrik. Angin tu siapa yang hantar angin? Siapa yang menjalankan angin? Siapa yang menggerakkan angin? Yang manusia ni sombong sangat nak kata angin-angin tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita fikir ni kan, antum ansya'tum syajarataha. Kalau kita katanya ialah fuelnya, iaitu bahan apinya yang boleh menyalakan tu, kamu ke yang menjadikan bahan apinya, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan bahan apinya? Nahnu ja'alnaha tazkirah wa mata'an lil muqwin. Allah Taala kata kami telah menjadikannya, dan itu adalah sepatutnya lah untuk menjadi tazkirah. Nahnu ja'alnaha tazkirah. Sepatutnya semua benda tadi tu yang kita sebut tadi kan menjadi tazkirah, peringatan kepada kita kan, untuk kita terima, untuk kita yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian api itu wa mata'an lil muqwin. Muqwin ini ialah asalnya orang Arab menggunakan bercakap macam ni, aqwar rajul. Dia kata aqwar rajul fil qawa. Dia kata aqwar rajul fil qawa, iaitu apabila seorang lelaki itu dia pergi ke padang pasir, berjalan di padang pasir, pergi ke tempat yang tak ada binaan, maka itu nama dia al-qawa. Jadi lalu digunakan perkataan ini, iaitu alil muqwin. Muqwin ni lah jadi untuk menunjukkan kepada seseorang yang sedang mengembara, yang bermusafir lah kan, yang mengembara di padang pasir. Lalu dia kata, jadi Allah Ta'ala kata nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an. Api itu sangat-sangat berguna untuk orang yang berjalan. Sebab bila dia berjalan, dia nak masak makanan tengah jalan. Bila dia nak pada masa sejuk, dia nak ada api itu kan. Sebagaimana kita tahu kan cerita Nabi Musa AS yang pergi bila tengok api daripada jauh tengah bersama dengan ahlihi. Jadi semua tu nak menunjukkan bahawa api itu sangat-sangat berguna. Sama ada orang-orang musafir ke, secara khususnya begitu jugalah orang-orang yang berada di kampung, berada di pemukim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi Allah Ta'ala kata sini akhirnya lah, maka oleh kerana itulah, maka sepatutnya kamu ni bertasbih dengan nama Tuhan kamu yang maha azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ayat ini dan juga ayat yang terakhir dalam surah ini, akhirnya Nabi SAW kata, jadikanlah ianya di dalam rokok kamu, subhana rabbiyal azim. Dan satu lagi, subhana rabbiyal a'la, subhisma rabbikal a'la, jadikanlah kamu di dalam sujud kamu. Jadi Allah SWT sebut sini yang terakhir, insya-Allah dua ayat yang terakhir lagi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sekarang Allah Ta'ala kita pergi kalau ikut dalam Quran ni, dia adakan tanda situ, tanda hizib. Sekarang kita masuk kepada hizib baru, iaitu kalau ikutnya lah tajuk baru, perbincangan baru. Allah Ta'ala kata apa yang sini? Sekarang ni fala uqsimu bimawaqi'in nujum. La di situ ialah dikatakan oleh ahli tafsir, la tu adalah la ziyadah, la tambahan. Bukan maknanya dia memberi makna tidak, bukan makna tidak situ. Tapi fala uqs maknanya Allah Ta'ala tu bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum ni apa? Ada dua pandangan ulama yang besar. Yang pertama kata ialah turunnya Quran, iaitu time turunnya Quran. Dan yang kedua kata mawaqi'un nujum ialah bintang tu sendiri. Bintang, betul-betul bintang lah. Mawaqi' itu ialah tempat di mana tempat jatuhnya ataupun hilangnya bintang.
Kalau kita kata dia hilang bintang, bukan bintang tu gugur, tapi maksudnya bintang tu pada waktu malam ada, tapi selepas itu tak ada dah kan pada waktu siang kan. Mana dia pergi ke mana? Tu dia hilang. Bimawaqi'in nujum. Kemudian ada balik pada waktu siang, pada waktu malam dia akan timbul balik. Jadi Allah Taala bersumpah dengan benda tu kan, dengan tempat bintang-bintang tu kan, tempat jatuhnya bintang, tempat hilangnya bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Allah Taala kata, kalaulah kamu tahu, sumpah ini satu sumpah yang besar. Sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala bersumpah pula dengan benda-benda besar kan. Mesti ada benda-benda yang Allah Taala nak ceritakan. Apa dia? Insya-Allah kan kita jumpa lagi esok, insya-Allah esok ataupun di sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, letakkan link, insya-Allah kan, letakkan link ni ke semua kan, hantar link ni kepada semua kawan-kawan, letakkan dalam Facebook masing-masing, letakkan link di dalam entry masing-masing. InsyaAllah moga-moga ada orang baca, kita akan dapat pahalanya insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.